Assalamualaikum. Hari ini kita sambung pelajaran kita menentukan kecerunan. Okey, menentukan kecerunan dia ada 3 kaedah. Hari itu cikgu dah ajar. Okey, kaedah yang pertama iaitu mencari menggunakan jarak mencancang bagi dan mengufuk. Kemudian menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Hari ini cara yang ketiga iaitu mencari menggunakan pintasan X dan pintasan Y. Okey. Jadi hari ini kita tengok formula dia. Okey. Formula dia ialah negatif pintasan Y bagi pintasan X. Okey, pintasan Y maksudnya dekat paksi Y, bila ada satu garis lurus, dia potong dekat paksi Y angka berapa. Kamu tengok ni, kosong Y. Katalah koordinat ni 6. Okey, katalah koordinat 6. Jadi, paksi Y ni angka dia 6. Jadi, koordinat ni ialah 0, 6. Okey, jadi itu ialah pintasan Y. Kalau pintasan X pula maksudnya dia potong kat paksi X. Ni paksi X, ni garis lurus tu, dia potong kat paksi X. Dia mana-mana lah nilai kepada paksi X ni. Katalah ni angka dia 5, maksudnya dia akan koordinat tu ialah 5, 0. Okey, contoh ya, nombor 5. Sama juga yang tadi. Okey. So, jadi bila pintasan Y, pintasan Y, maksudnya nilai Y tu ada nilai X tu 0. Bila pintasan X tu ada nilai Y tu 0. Jadi, formula kecerunan cikgu kata simbol dia M kecil. Dan formula dia ialah negatif pintasan Y bagi pintasan X. Okey, contoh. Kita nak cari kecerunan dia. Okey, jadi ni macam mana nak cari kecerunan. Okey, pintasan Y nak berapa? PY ni ringkasan lah daripada perkataan pintasan Y. Okey, so jadi ni dipotong kat 8. Jadi pintasan Y dah 8. Pintasan X dah. Okey, pintasan X dia berapa? Tengok dekat paksi X, angka dia negatif 5. Jadi negatif 5. Jadi M sama dengan, apa formula dia? Pintasan Y bagi pintasan X. Jadi apa formula dia? Negatif 8. Negatif tu memang formula. Pintasan Y dah 8 bagi pintasan X kita negatif 5. Atas ada negatif, bawah ada negatif. Jadi negatif tanda sama, jadi positif. Jadi jawapannya 8/5. Itulah kecerunan dia. Okey, yang ni pula B. Okey, B. Pintasan Y dia berapa? 4. Okey, pintasan X dia ni kena kat sini kan, jadi 3. Jadi formula untuk kecerunan negatif pintasan Y bagi pintasan X. Jadi negatif. Tu memang formula pintasan Y kita 4 bagi pintasan X kita 3. Okey, kalau dalam periksa dia ada soalan lain selain daripada tu. Kamu tak boleh buat negatif tu tinggi. Macam ni, kamu kena buat sebaris dengan tanda per. Jadi, kamu buat tanda per. Siap-siap. Tulis 4/3. Macam tu. Okey, cikgu buat ni macam tak cantik je. Kita buat semula lah. Sebab terikat dengan sama dengan ni. Jadi, buat sama dengan, buat tanda tolak. Itu untuk negatif per. Buat siap-siap di 4/3. Dia macam ni tak boleh. Dia tidak dianggap sebagai jawapan akhir. Sebab ni negatif dia duduk tinggi daripada tanda per. Kalau ni tak apa. Okey, ingat tu sampai bila-bila? Sampai delta 5. Okey. Tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat. Okey, cikgu apa tadi? Kalau pintasan Y, maksudnya dekat paksi X dia kosong. Dia koordinat X dia kosong. Jadi yang ni lah pintasan Y. Kan? Sebab X dia kosong. Ni bila Y dia kosong, maksudnya ini pintasan X. Jadi pintasan Y kamu angka dia 8. Pintasan X kamu angka dia 4. Ulang balik. Pintasan Y nilai X dia kosong. Y dia ada nilai di pintasan Y. Kalau pintasan X, X dia kosong. Y dia kosong. X dia ada nilai. So, formula dia M sama dengan negatif PY bagi PX. Okay, M sama dengan negatif pintasan Y 8. Pintasan X dia 4.
Okey, so kita jangan tinggal macam ni. Kita kena buat dalam termudah. 8 bahagi 4 dapat 2. Yang termudah tu maksudnya yang paling teringkas. Okey, soalan yang B kita nak buat apa? Yang mana satu pindasan X, pindasan Y. Ni ada nilai kan X dia. Jadi confirm lah PX. PX. Ni ada Y dan nilai PY. Jadi kecurunan dia adalah negatif pindasan Y apa? 9. Pindasan X kita negatif 3. Okey. So ada dua tanda. Tanda sama jadi positif. Jadi 9 bagi 3 dapat 3. Jawapan dia 3. Negatif. Negatif tanda sama. Jadi positif kat sini. Okey. Siap kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, itu kecurunan bagi AB dengan PQ berdasarkan rajah di sebelah. Okey, dia nak tentukan kecurunan AB. MAB sama dengan berapa? Ni kita buat MPQ nah. Okey. So AB PY dia berapa? Kan cikgu suka tulis siap-siap. Pintasan Y ni AB, pintasan Y dia dekat paksi Y kan. So ni angka dia 2. Pintasan X dia AB, tengok balik AB, dia kena kat paksi X ni, paksi X kan. So jadi negatif 3. Formula dia ialah negatif PY bagi PX. So M sama dengan negatif 2 bagi PX dia negatif 3. Okey, sama juga negatif positif. Jadi jawapan akhir dia negatif, jadi positif 2/3. Jadi M bagi AB. Dia macam tu pun tak apa. Tak mau tulis M bagi AB, kamu tulis macam tu je. Tak mau tulis MAB, M bagi ni. Tulis MAB, macam tu pun boleh. Okey, jadi berapa? PQ kan? Okey, PY berapa? Paksi Y angka 3. PX berapa? 3. Jadi M sama dengan negatif PY bagi PX. So jadi negatif pintasan Y dia 3. Pintasan X dia 3. Jadi bila kecil dapat negatif, bawah positif, atas negatif dan sama negatif. 3 bagi 3 dapat 1. Jadi M of putih lah pula. M P Q. Jauh sangat tu. Okey. M P Q. Okey, siap. Okey, kita tengok kat sini. Sekiranya ayat dia apa? Dia ada 2 garis lurus kat sini dengan kecurunan M tu kan. M tu ialah kecurunan kan. Jadi M ni 2, M ni 4. Jadi semakin garis lurus menghampiri keadaan mencancang, jadi semakin besar nilai kecurunannya. Okey, maksudnya bila nilai S ni garis lurus ni dia hampir dekat paksi Y, nilai M dia lebih tinggi. Itu yang kata ni condong sikit kan. Dia jauh pada paksi Y. Ni dekat dengan paksi Y. Okey, so kecurunan dia M dia lebih tinggi. Okey, kita tengok yang lain. Ni sifat-sifat lah kamu kena tahu. Koordinat Y bagi mana-mana titik dalam satu keadaan garis yang selari dengan paksi X adalah sama. Kecurunan dia adalah sifar. Kalau dia mendatar macam ni, kecurunan dia sifar. Kalau menegak macam ni, dia ialah tak tertarif. Okey, faham? Kalau macam ni, mendatar ni, dia selari dengan paksi X ni, dia ialah kecurunan dia kosong. Bila tegak ni, kecurunan dia adalah sifar. Kecurunan dia tak tertarif. Infinity. Okey? Okey, kita tengok balik. Kenal pasti garis lurus dalam rajah di sebelah yang mempunyai nilai kecurunan yang terbesar dan terkecil serta nyatakan alasan. Okey, yang terbesar, kecurunan paling besar maksudnya dekat dengan paksi Y. Yang mana? Yang maksudnya dia condong menghampiri ke arah paksi Y. Jadi ni coluandai. Hijau salah, merah dan merah ni tak. Jadi ni merah ni. ML lah. ML lah. ML kecurunan terbesar. So bagi alasan kan? Kerana garis MN menghampiri
keadaan mencancang, iaitu tegak mencapai CY. Keadaan mencancang. Cancang. Dah. Okey. So yang paling rendah, yang paling landai. Landai dek. Hijau ni lah. So jadi JO kecunan yang terkecil. Terkecil kerana garis ni pasal apa? Boleh ML, MN. Aduh. MN lah. Ni pergi tulis MM juga. Salah ni. MN sebab dia menghampiri keadaan mencancang kerana kecurunan kecil kerana garis JO orang kata apa? Menjauhi keadaan mencancang. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh. Setiap hari Jamali akan menghampiri air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan ke hutan untuk mencari cendawan busuk. Hitung kecerunan yang dilalui oleh hitung kecerunan rumah ke hutan. Rumah ke hutan. Rumah ke hutan. Okey, so sini tepi sungai ke rumah. Tepi sungai ke rumah. Okey, so jadi rumah ke hutan. Okey, rumah ke hutan. So kalau kita buat macam ni, barisan ni tinggi kat sini lebih kurang 20. So jadi kita buat semula lah. Allah. Sat. Okey, rumah ke hutan. Okey, tinggi ni 50. Jadi sini ni 20. Jadi tinggi ni 30. Anggaran je. Dia bukan ni sangat. Okey. So ni 10. Okey, jadi keadaan kecurunan rumah dengan hutan, jarak mencancang sama dengan cancang tegak dia 30. Jarak mengufuk ni 10. So formula kecurunan dia M sama dengan jarak mencancang. Apa formula dia? Ingat balik. Jarak mencancang. Okey. Jarak mengufuk. Okey, so jadi mencancang dia 30, mengufuk 10. Jadi M dia kita kena kecil ni, jangan tinggal macam ni ya. Jadi 30 bagi kecil dengan sifar 10. 30 bagi 10 dapat 3, 10 bagi 10 dapat 1. Ni pun tak comel. Jadi 3 per 1 maksudnya 3. Okey, so tepi sungai. Okey, B. Tepi sungai ke rumah. Tepi sungai ke rumah. Okey, tepi sungai ke rumah maksudnya yang ni lah. Jadi 20-40 lah. Jadi jarak mencancang 20, jarak mengufuk sama dengan fuk mendatar lah, maksudnya 40. Okey, jadi kamu kalau malas nak tulis banyak kali je, kamu tahu mencancang bagi mengufuk. Jadi 20 bagi 40. So bila kamu ringkaskan, kamu dapat 1/2. Okey, siap untuk contoh ni. Contoh-contoh cikgu bagi ni ada dalam buku teks. Jangan risau. Tentukan pintasan X dan pintasan Y yang melalui titik dan titik P kosong negatif 4 dengan kecurunan dia negatif 2. Okey, ni aplikasi daripada yang kau belajar sebelum ni. Okey, dia suruh tentukan pintasan X. Kecurunan dia dah bagi. Titik dia habaq. Kalau titik X kosong, Y ada nilai, confirm lah ni pintasan Y. Okey.
Jadi bila pintasan Y, kita akan guna kecerunan menggunakan negatif pintasan Y bagi pintasan X. Sebab dia bagi idea kat kita. So, cari pintasan X. Pintasan Y dia bagi, kecerunan dia bagi. Jadi maklumat yang tu kamu transfer. Kecerunan dia negatif 2. Negatif pintasan Y, kamu negatif 4. Formula sedia ada memang negatif. Jadi pintasan Y kamu negatif 4. Pintasan X tak tahu, kamu buat X jugalah. So, jadi macam mana nak selesaikan? Kita mudah dululah. Negatif 2. Negatif positif jadi 4 per X. Jadi X ni atas, jadi negatif 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 bahagi negatif 2. Sebabnya ni kan darab. Mai pas ni dia bahagi. X sama dengan negatif 2. Jadi pintasan X sama dengan negatif 2. Okey. So kita buat yang B. Okey. B dia kata apa? Tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y melalui titik 60. Kecerunan dia bagi. Kalau 60 ni paksi pintasan Y ke pintasan X? X dia ada nilai. Jadi dia ialah pintasan X. So cari koordinat pada paksi Y. Okey, kalau koordinat pada paksi Y maksudnya X dia kosong, Y dia ada ni. Nah, jadi pintasan Y. Okey, jadi tulis dulu pintasan X sama dengan 6, M sama dengan 1/3. Okey, so keluarkan formula. M sama dengan negatif pintasan Y bagi pintasan X. M dia 1/3 sama dengan negatif pintasan Y. Kamu nak cari bola Y. Pintasan X dia bagi 6. Jadi kamu buat ni 1/3. Ni bahagi 6. Main sini darab sama dengan negatif Y. Ni tekan kalkulator dapat 2 sama dengan negatif Y. Y sama dengan nak edit positif dengan nak edit positif ni negatif Y. Jadi darab negatif 1 di positif. Positif akan di negatif. So dapatlah negatif 2. Dia soalan kita ni nak koordinat, bukan Y saja. Jadi koordinat dia ialah 0, negatif 2. Okey, inilah koordinat. Itu namanya koordinat pada paksi Y. Okey, so jadi kita tengok contoh yang terakhir. Hitung nilai V. V ni, nilai V ni dalam rajah di sebelah. Maklumat dia bagi, M dia bagi. Ni negatif 8, paksi Y, pintasan Y, pintasan X. Ni paksi Y, ini pintasan Y. Pintasan X je tak ada. Okey, pintasan X tak ada. Pintasan Y negatif 8, M 4. Okey, nak V. V. Itu nilai V. Dia bukan nak koordinat, nak nilai V. Okey, so jadi M sama dengan negatif pintasan Y bagi pintasan X. M kita 4, negatif pintasan Y. Okey, pintasan Y negatif 8. Sedia ada formula kita negatif pintasan Y negatif 8 bagi pintasan X. Kita tak tahu. Okey, bahagi X nak atas lipat X sama dengan ni negatif positif 8 ni kan. X sama dengan 8 bagi 4. X sama dengan 2. So jadi nilai V X2 maksudnya, jadi pintasan X sama dengan 2. Jadi nilai V tu 2 lah. Okey, itu saja untuk ini.